Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Anis bin Baharudin dan rakan saya Abdul Aziz bin Azman akan membentangkan nota ringkas berkenaan metodologi. Struktur bahan logam. Logam adalah sejenis bahan yang sifat-sifatnya bersedia untuk membentuk ion, kation dan mempunyai ikatan logam. Logam-logam biasanya diterangkan sebagai sebuah kekisi ion-ion positif, kation yang dikelilingi awan-awan elektron tak setempat. Bahan logam mempunyai nilai elektron bebas yang tinggi, bermakna terdapat sejumlah besar elektron yang tidak terikat pada inti atom sehingga ia boleh bergerak bebas. Pengenalan atom logam. Sebuah atom merupakan mini atom dari sistem solar yang mempunyai orbit di sekelilingnya. Inti atom terdiri daripada proton dan neutron di mana proton mempunyai muatan positif sedangkan neutron tidak bercas atau neutral. Saiz atom adalah sangat kecil, tetapi mempunyai berat dan sifat-sifat yang tersendiri. Atom ini terdiri daripada 3 zarah asas iaitu proton, neutron dan elektron. Zarah yang lebih kecil iaitu elektron berkembang dengan kelajuan tinggi di sekitar teras. Setiap atom mempunyai orbit atau lintasan elektron yang disebut shell dan setiap shell terdiri dari sejumlah elektron untuk setiap atom. Struktur kristal logam. Struktur logam terdiri daripada susunan atom-atom yang terdapat pada logam tersebut. Maka ia dapat dinyatakan bahawa atom-atom dalam kristal logam tersusun secara teratur dan susunan atom-atom tersebut menentukan struktur kristal dari logam. Ketika logam membeku dari bentuk cecair kepada pepejar, atom menetapkan dirinya dalam baris-baris yang rapi menjadi sebuah susunan yang disebut kekisi ruang, space lattice. Kebanyakan bahan logam mempunyai 3 struktur kristal logam, antaranya ialah face-centered cubic (FCC), body-centered cubic (BCC), hexagonal closed packet (HCP). Face-centered cubic. Atom-atom kalsium, aluminium, tembaga, nikel, emas dan platinum membentuk suatu struktur kristal dengan sebuah atom di setiap penjuru kubus dan satu di tengah kubus. Jika besi berada di atas suhu kritikal, maka susunan atomnya berbentuk FCC dan dinamakan besi gamma atau arsenic. Body-centered cubic. Unit struktur BCC ialah membentuk kubus di mana terdapat atom-atom di setiap penjuru dan satu berada di tengah. Logam lain yang mempunyai struktur seperti ini iaitu kromium, kolumbium, barium, vanadium, molybdenum dan tungsten. Hexagonal closed packet. Struktur HCP banyak dijumpai pada kebanyakan logam seperti beryllium, kobalt, titanium, magnesium dan kadmium. Kerana jarak dari struktur lattice, baris-baris atom tidak dapat bergerak dengan mudah, sehingga logam ini mempunyai lebih rendah daripada struktur padu. Jenis-jenis ikatan atom. Ikatan ion atau electrovalent. Ikatan ini berlaku apabila satu atau lebih elektron dipindahkan daripada satu atom ke atom yang lain dan atom akan kehilangan elektron serta menjadi ion positif dan atom menerima elektron pula akan menjadi ion negatif. Ikatan ion berlaku disebabkan tarikan ion dengan caj yang berbeza. Ikatan kovalent. Ia terhasil daripada tarikan di antara elektron yang dikongsi dengan nukleus positif bagi atom yang dimasukkan ke dalam ikatan. Ikatan logam. Atom ikatan logam tersusun dengan sangat rapat di antara satu sama lain dan setiap atom membekalkan satu atau lebih elektron untuk bergerak di seluruh kristal logam. Struktur mikrologam. Mikrostruktur bahan boleh mempengaruhi sifat-sifat fizikal seperti kekuatan, kelihatan, kemuluran, kekerasan, rintangan, kakisan dan sebagainya. Ciri-ciri ini seterusnya mengawal penggunaan bahan-bahan ini dalam amalan industri. Struktur mikrologam merupakan penggabungan dari satu atau lebih struktur kristal. Pada umumnya, logam terdiri daripada banyak kristal, majmuk, walaupun ada di antaranya hanya terdiri dari satu kristal, tunggal. Perbezaan antara logam dan alloy. Logam tulen dan alloy merupakan salah satu bahan yang digunakan secara meluas di dalam industri dan ia mempunyai ciri-ciri yang berbeza dan tersendiri. Logam tulen mempunyai elemen-elemen yang sama, sifat-sifat yang melampau, ekstrim dan tidak dapat memenuhi kehendak kerja kejuruteraan. Selain itu, logam tulen mempunyai ciri seperti mudah ditempa, mulur dan sebagainya.
Alloy pula ialah gabungan atau cantuman rapat antara dua atau lebih komponen bahan seperti unsur logam dan bukan logam yang wujud sama ada dalam keadaan pepejar atau cecair. Sebagai contoh, iaitu sedikit karbon yang dicampurkan dengan besi akan menghasilkan keluli. Larutan pepejar. Terdapat dua jenis larutan pepejar, iaitu larutan pepejar gantian. Secara rawak, atom zarah mengambil tempat atom utama secara rawak dan susunannya tidak teratur. Secara teratur, atom zarah mengambil tempat atom utama dan susunannya teratur. Larutan pepejar celahan. Atom zarah yang kecil mengisi ruang-ruang di antara atom-atom di dalam friksi. Ia berlaku sekiranya atom logam tambahan ini adalah lebih kecil dari logam induknya. Larutan jenis ini adalah lebih kuat kerana peranan atom logam yang lebih kecil akan memenuhi ruangan-ruangan yang ada. Jenis-jenis keluli karbon. Keluli karbon biasa. Keluli karbon biasa boleh ditakdirkan sebagai alloy besi dan karbon yang mengandungi kurang daripada 1.7% karbon. Keluli karbon rendah, dikenali juga sebagai keluli lembut, mild steel, mengandungi karbon di antara 0.05% hingga 0.30%. Keluli karbon sederhana. Keluli karbon sederhana mempunyai kandungan karbon sebanyak 0.30% sehingga 0.80%. Keluli karbon tinggi. Keluli karbon tinggi biasanya dilakukan proses pengerasan, quenching, dan dibajakan dengan ringan untuk mendapatkan kekerasan yang tinggi dengan kelihatan yang terhad. Rajah keseimbangan fasa bagi sistem alloy penduaan. Fasa merujuk kepada suatu bentuk struktur atau kawasan yang mempunyai sifat berlainan, jenis akibat dari perubahan atau memiliki sifat semulajadi yang berbeza. Rajah keseimbangan fasa menunjukkan fasa yang sepatutnya wujud di bawah keadaan keseimbangan untuk sebarang gabungan rancaman dan suhu tertentu. Komposisi. Komposisi ialah peratus kandungan bahan-bahan tertentu yang sengaja atau tidak sengaja dimasukkan ke dalam sesuatu bahan. Cecair. Cecair merujuk kepada garisan lintang yang memisahkan antara fasa cecair bahan dengan fasa separa cecair bahan. Tegasan dan herotan dalam kimpalan. Jenis-jenis herotan. Herotan boleh terjadi semasa proses mengimpal atau selepas proses mengimpal. Berikut adalah jenis-jenis herotan yang berlaku dalam proses mengimpal. Longitudinal shrinkage, transverse shrinkage, angular distortion, bowing dan ditching, buckling. Sebab-sebab herotan terjadi. Ciri-ciri bahan induk. Pengembangan haba bahan memainkan peranan penting dalam menentukan tekanan yang dihasilkan semasa kimpalan dan tahap herotan. Penahan. Sekiranya komponen dikimpal tanpa sebarang sekatan luar, ia akan mengurangkan tekanan kimpalan. Reka bentuk sambungan. Ia boleh diminimumkan dalam sambungan temu dengan menggunakan jenis sendi yang mengimbangi tekanan haba melalui ketebalan plate. Bahagian fit-up. Fit-up harus seragam untuk menghasilkan pengecutan yang seragam dan boleh diramal. Prosedur kimpalan. Prosedur kimpalan juga mempengaruhi tahap herotan, terutamanya melalui kesannya pada head input. Cara mencegah herotan. Presetting of part. Teknik yang dipilih akan dipengaruhi oleh saiz dan kerumitan komponen atau pemasangan, kos mana-mana peralatan penahan dan keperluan untuk menghadkan tegasan baki. Pre-bending of part. Kelebihan utama menggunakan kaedah ini untuk mengatasi herotan adalah ia tidak memerlukan peralatan khas dan akan mengurangkan tegasan baki di dalam bahan selepas kerja mengimpal. Use of restraint. Komponen akan dilenturkan atau pralenturan pada bahagian-bahagian tertentu sebelum kimpalan dilakukan. Ia adalah untuk mengatasi herotan semasa mengimpal bahan. Rawatan haba pada keluli. Rawatan haba ialah satu proses pemanasan logam ke suatu tahap suhu yang tertentu dan diikuti dengan proses penyejukan dengan kadar tertentu. Proses ini bertujuan untuk mengubah sifat mekanik logam seperti kekerasan, kekuatan dan sebagainya. Rawatan haba bagi menghasilkan keadaan struktur yang seimbang seperti sepuh lindap, annealing dan sepuh lazim, normalizing, boleh dilakukan. Manakala, untuk menghasilkan keadaan struktur yang tidak seimbang, proses yang boleh dilakukan seperti quenching, pengerasan dan pembajaan, tempering. Rawatan haba, sepuh lindap, annealing. Sepuh lindap ditarikhkan sebagai pemanasan keluli kepada suhu
yang melebihi suhu paling tinggi, biasanya 2 jam, bergantung kepada tebal komponen dan diikuti dengan proses penyejukan yang perlahan dalam relau. Quenching. Quenching ialah proses penyejukan yang dilakukan bagi menghasilkan sifat-sifat yang tertentu pada logam. Proses ini dijalankan dengan pemanasan yang dilakukan sehingga suhu kritikal paling tinggi dan kemudian diikuti dengan proses penyejukan pada kadar yang pantas. Apa itu austenit? Austenit adalah elektrod besi yang dikenali sebagai gamma phase ion. Oleh itu, ia bersifat logam dan bukan magnet. Elektrod ini berlaku dalam aloi besi yang berlainan pada suhu yang berbeza. Contohnya, dalam keluli karbon biasa, elektrod ini wujud pada suhu 727 darjah Celsius, sementara dalam keluli tahan karat, ia wujud pada suhu bilik. Struktur kubik elektrod ini adalah struktur kubik berpusat pada muka. Apabila kita mengubah suhu dari 912 darjah Celsius hingga 1394 darjah Celsius, elektrod austenit ini terbentuk dari elektrod lain yang disebut ferrit. Kami memanggil proses ini austenitization. Austenit agak lembut dan mulur. Hasilnya, ia dapat melarutkan lebih banyak karbon dalam larutan padatnya. Apa itu ferrit? Ferrit adalah elektrod besi yang dikenali sebagai besi alpha phase. Ia mempunyai penampilan seperti keramik dan paramagnetik. Ia mempunyai struktur kubik yang berpusat pada badan. Lebih-lebih lagi, pembubaran karbon dalam elektrod ini kurang baik. Perbezaan antara austenit dan ferrite. Austenit adalah elektrod besi yang dikenali sebagai gamma phase ion. Ia mempunyai rupa logam dan agak lembut. Lebih-lebih lagi, ia adalah mulur dan tidak magnetik. Ferrite adalah elektrod besi yang kita menamakan alpha phase ion. Ia mempunyai penampilan seperti seramik dan sukar, selain itu rapuh dan paramagnetik. Ini adalah perbezaan utama antara austenit dan ferrit. Tujuan proses rawatan haba quenching. Tujuan proses quenching dilakukan adalah untuk membentuk mikrostruktur martensit pada unsur logam tersebut serta mengubah sifat mekanikal logam menjadi sangat keras, kekuatan yang tinggi, rapuh dan keretakan yang minimum di mana sifat-sifat ini bergantung kepada kandungan karbon, suhu pemanasan, tempoh pemanasan, suhu permulaan penyejukan dan kadar penyejukan. Langkah kerja bagi proses rawatan haba quenching. Panaskan keseluruhan sekeping keluli perlahan-lahan sehingga kawasan tersebut bercahaya merah panas. Kemudian melakukan proses penyejukan keluli panas menggunakan ejen penyejukan seperti air, air garam, air sejuk, larutan garam. Larutan air dan minyak atau udara termampat mengikut keberkesanannya dengan pantas supaya sifat mekanikal pengerasan logam dapat dihasilkan. Tempering, pembajaan. Proses ini bertujuan untuk melegakan keterikan dalaman yang terhasil dari pengerasan quenching sambil memperbaiki kelihatan dan kemulurannya tetapi mengurangkan kekerasan dan kekuatannya. Pembajaan melibatkan pemanasan semula keluli ke suhu di bawah garisan kritikal dan menyebabkan perubahan rupa bentuk martensit yang terhasil selepas quenching menjadi struktur yang lebih lembut tetapi liat. Lebih tinggi suhu pembajaan digunakan, lebih hampir struktur itu menjadi struktur perlit yang stabil dan bahan itu menjadi lebih lembut dan liat. Tujuan proses rawatan haba tempering. Proses ini bertujuan untuk melegakan keterikan dalaman yang terhasil dari proses pengerasan quench. Di samping untuk memperbaiki kelihatan dan kemulurannya tetapi mengurangkan kekerasan dan kekuatannya. Pengerasan, hardening. Proses pengerasan ialah satu proses pengerasan yang dilakukan pada logam untuk memberikan sifat-sifat mekanikal khusus pada komponen dan meningkatkan kekerasan logam tersebut supaya menjadikan ia sesuai untuk digunakan. Proses hardening. Flame hardening. Pengerasan api adalah proses di mana permukaan keluli dipanaskan dengan cepat kepada suhu yang tinggi menggunakan proses kimpalan asetilina atau pemanasan induksi. Surface hardening. Teknik pengerasan permukaan adalah proses pengerasan di mana permukaan logam dipanaskan dengan cepat menggunakan kaedah pemanasan induksi atau menggunakan proses kimpalan oxy-acetylene. Case hardening. Ia merupakan salah satu cara yang digunakan untuk menghasilkan satu permukaan yang keras ke atas keluli yang mulur. Tujuan proses rawatan haba hardening.
Proses rawatan haba pengerasan hardening dilakukan bertujuan untuk menghasilkan sifat-sifat fizikal seperti kekuatan dan kekerasan pada logam. Proses ini dilakukan pada suhu tinggi iaitu pada suhu austenisasi yang digunakan untuk melarutkan sementik dalam austenik yang kemudian di-quench. Pada tahap ini, ia akan menghasilkan karbon yang menyebabkan bergesernya atom-atom sehingga terbentuk struktur body center tetragonal atau struktur yang tidak seimbang yang disebut martensite yang bersifat keras dan rapuh. Langkah kerja bagi proses rawatan haba hardening: memanaskan bahan logam pada suhu tertentu dan menahan atau mengekalkan suhu tersebut untuk mendapatkan struktur yang seragam. Penahanan suhu tersebut bergantung pada ketebalan bahan tersebut. Bagi keluli karbon rendah, penahanan suhu ialah selama 5 hingga 15 minit. Bagi keluli karbon sederhana pula, penahanan suhu ialah 5 hingga 25 minit. Kemudian disejukkan dengan pantas menggunakan ejen penyejukan yang sesuai seperti air sejuk, minyak dan sebagainya bagi mendapatkan mikrostruktur dan sifat mekanikal yang dikehendaki. Proses prapanas. Prapanas ialah proses pemanasan logam asas, sama ada secara keseluruhannya atau hanya kawasan sekitar sambungan, kepada suhu tertentu yang diingini yang dipanggil suhu prapanas sebelum kerja kimpalan dilakukan. Pemanasan boleh diteruskan dalam proses kimpalan, tetapi biasanya haba daripada kimpalan adalah mencukupi untuk mengekalkan suhu yang dikehendaki tanpa bantuan sumber haba luaran. Tujuan prapanas: merendahkan kadar penyejukan dalam logam kimpal dan logam asas, menghasilkan struktur metalurgi logam yang lebih mulung, ductile, dengan lebih rintangan kepada retak, crack. Kadar penyejukan yang perlahan memberi peluang gas hidrogen yang berada di dalam logam untuk meresap keluar tanpa menyebabkan crack. Mengurangkan tegasan pengecutan, shrinkage stress, dalam sambungan kimpalan. Zon terkesan haba, Hess effect zone, dan logam asas, terutama pada sambungan tegang, sempit, strain joint. Mengelakkan berlakunya keretakan, crack, fracture, bagi logam-logam yang rapuh dan mudah retak dalam kerja fabrikasi logam. Prapanas boleh digunakan untuk membantu memperbaiki sifat-sifat mekanikal logam yang tertentu seperti sifat kelihatan, toughness. Faktor-faktor menentukan prapanas: keperluan kod kimpalan, ketebalan logam, kandungan kimia logam asas, kekangan, suhu ambient, kandungan hidrogen dalam logam pengisi, masalah keretakan sebelumnya. Kesimpulan: prapanas boleh mencegah keretakan dan memastikan sifat mekanikal tertentu seperti kelihatan takuk, notch, toughness diperolehi. Prapanas mesti digunakan apabila kod yang berkaitan nyatakan. Apabila tiada kod memohon kepada prapanas, jurutera kimpalan mesti menentukan sama ada atau tidak prapanas diperlukan dan berapakah suhu prapanas yang diperlukan untuk logam asas dan ketebalan bahagian yang diberikan. Sekian, terima kasih.